Sekejap saya dah tekan live ni. Sekejap tunggu dia masuk sekejap. Sekejap dah masuk ni. Okey puan, kita dah boleh mula sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang turut hadir, kepada yang menonton FB Live kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya wakil dari pihak penganjur iaitu Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan CTLD, iaitu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton program siri kuliah Kewangan siri 1 2022 yang bertajuk pemeriksaan aset. Nak periksa apa ya? Okey, bagi memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita iaitu Puan Nur Syahira binti Zawawi, iaitu Pegawai Kewangan dari Jabatan Bendahari UTM Johor Bahru, untuk memberikan perkongsian kepada kita semua. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harapnya suara saya clear lah. Kalau tak clear, mohon bagi maklum malas lah. So, seperti setiap tahun, siri kuliah kewangan ni akan diadakan oleh pihak TTC lah. So, untuk tahun ni pembuka tirainya adalah saya. So, tahun ni saya tak nak cerita secara overall berkaitan dengan prosedur pengurusan aset, tapi saya nak lebih fokuskan kepada pemeriksaan aset. So bila kita dengar pemeriksaan aset ni sendiri, dalam kepala tu automatically akan nak periksa macam mana aku ni layak ke nak jadi pemeriksa? Kena ke mereka yang bertauliah tahu pasal jenis-jenis aset? Adakah mereka yang 100% terlibat dengan aset yang kena buat pemeriksaan? Okey, sesi kali ni saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan proses pemeriksaan tu daripada awal sehingga akhir. So diharapnya penonton-penonton ni dapatlah at least macam macam ni. At least adalah sedikit macam terkesan lah baru tahu macam ni proses yang dilaksanakan. Mungkin sekarang tuan-tuan dan puan-puan ni bukan sebagai seorang pemeriksa, tapi for the future mana kita tahu kan. Mungkin dari sesi saya ni boleh membantulah, boleh memberi jalan untuk kaedah macam mana kita nak periksa aset ni. Okey, untuk makluman semua, ini adalah sebahagian prosedur pengurusan aset alih, which is yang kita tak boleh larilah. Once kita dah terima aset di PTJ kita sendiri, perkara-perkara ni memang kita kena ambil tahu. Starting daripada penerimaan, kemudian kita akan go kepada pendaftaran aset dan seterusnya adalah penggunaan, penyimpanan dan juga pemeriksaan. Dan next adalah penyelenggaraan, pelupusan, pindahan dan juga kehilangan. Tapi sesi hari ini saya hanya nak memfokuskan kepada pemeriksaan. Okey. Untuk pemeriksaan aset alih, dia akan ada beberapa perkara lah yang kita nak lihat. Ini adalah objektif penyampaian saya pada hari ini, iaitu kita nak dapatkan info berkaitan tugas dan tanggungjawab, skop pemeriksaan dan juga proses pemeriksaan dilaksanakan. Okey, untuk skop tugas dan tanggungjawab ni dia akan melibatkan beberapa pegawai. Antaranya adalah ketua PTJ sendiri, pegawai pemeriksa, of course lah, dah pemeriksaan aset kenalah pegawai pemeriksa, dan peranan paling utama adalah pegawai aset di PTJ masing-masing. Manakala skop pemeriksaan ni kaedah, kita nak kata kaedah bukan, kita nak tengok apa skop macam mana yang diambil kira dalam pemeriksaan setiap tahun. Untuk makluman semua, pemeriksaan aset ni perlu diadakan setahun, dalam setahun tu sekurang-kurangnya sekali. So bila kita dah cakap sekurang-kurangnya sekali, memang sekali je lah selalunya PTJ yang akan buat. Kita akan memberi pemakluman pemeriksaan perlu dilaksanakan dan laporan-laporan berkaitan kena dihantar kepada kami lah, iaitu ke unit aset.
setiap November, hujung tahun lah, November, 30 November setiap tahun memang kita akan blast email untuk memberi peringatan pemeriksaan ni wajib dilaksanakan. Okay, next, selepas skop kita akan tengok pula proses pemeriksaan. Mungkin sebelum ni pernah tengoklah carta alih proses pemeriksaan tu macam tu secara generally. Tapi sebenarnya dia ada proses sebelum pemeriksaan, semasa pemeriksaan dan juga selepas pemeriksaan. Yang ini akan melibatkan beberapa peranan pegawai lah. Contoh macam sebelum dia akan melibatkan ketua PTJ dan juga pegawai aset. Semasa ni akan melibatkan of course lah pegawai pemeriksa, pegawai aset dan juga penjaga aset. Dan selepas ketua PTJ dan pegawai aset perlu bertindak. Proses pemeriksaan ni bukan just berjalan semasa. Maksudnya waktu pemeriksaan keluar report, okey dah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ada proses tindakan seterusnya supaya ianya membantu untuk next punya pemeriksaan. Ke slide seterusnya. Okey, untuk peranan dan juga tugas dan tanggungjawab ni kita akan lihatlah. Untuk ketua jabatan, dia perlu memastikan pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Maknanya tak boleh skip lah. Paling-paling kita panggil paling-paling busuk pun setahun kena buat. Tak kira kaedah macam mana pun kena completekan pemeriksaan dalam setahun tu sekurang-kurangnya sekali. Kemudian ketua jabatan ni bertindak atau bertanggungjawab untuk melantik pemeriksa. Sekurang-kurangnya 2 orang. So misal kata di PTJ tuan-tuan tu memang ada 3-4 ketul orang, tak apalah, at least 2 orang pun boleh. Kita tak mewajibkan macam mana, kita tak mewajibkan bilangan pemeriksa yang ramai, tapi sekurang-kurangnya 2 orang lah. Sebab apa? Sebab di borang kami, di borang pemeriksaan tersebut memang ada 2 orang yang perlu tanda tangan. So sekurang-kurangnya 2 orang. Misal kata PTJ tuan-tuan dan puan-puan besar dan memerlukan bilangan pemeriksa yang ramai, lantik ramai, tak ada isu. Okay, next adalah memastikan pegawai pemeriksa ni dilantik bukan di kalangan mereka yang menguruskan aset. Mungkin akan ada kat sini, alamak kenapa kita pula nak kena lantik ni? Sepatutnya orang yang uruskan aset lah yang buat pemeriksaan. Okey, ini adalah secara logiknya lah. Bila kita buat kerja, kita sendiri yang semak, rasa-rasanya nampak tak salahnya. Macam biasalah audit. Ni kira sebahagian audit lah pemeriksaan ni. Audit ni lebih kepada kita nak membetulkan amalan sekarang ataupun masalah sekarang. Bila masalah terjadi tu selalunya orang lain yang nampak. Kalau macam kita uruskan, kita semak, of course lah tak ada salah. So that's why digalakkan untuk pegawai yang dilantik ni adalah pegawai-pegawai yang bukan yang terlibat directly dengan pengurusan aset. So kalau misal kata contoh saya bagi contoh macam TNCPI, dia bawah dia banyak center-center bawah. Dia akan cross pemeriksaan. Macam tu kaedah yang baguslah sebab walaupun dia sendiri di center dia uruskan aset di tempat dia, tapi bila dia buat pemeriksaan tu dia check atau buat pemeriksaan di lokasi yang berbeza ataupun aset-aset yang bukan dia uruskan. Itu salah satu kaedah yang baguslah. Okey, seterusnya adalah pegawai aset. Okey, bila kita dengar pegawai aset ni dia sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Tak kiralah dekat prosedur yang mana, ada semasa penerimaan dia penting, pendaftaran dia penting. Walaupun yang ini prosesnya adalah pemeriksa, tapi dia memainkan peranan yang penting juga dalam proses pemeriksaan ni. Antaranya dia yang akan menyelaras proses pemeriksaan ni supaya ianya dilaksanakan mengikut tempoh. Contoh macam kita dah keluarkan email pada bulan Julai, pegawai aset ni dah kena atur lah bila dia nak mula. Starting Oktober ataupun November tu baru terkedik-kedik, dia kena merancang daripada awal lah. Kemudiannya dia kena sediakan senarai penuh untuk pemeriksaan. Dia tak boleh bagi buntang-buntang borang kosong tu pada pegawai pemeriksa. Nah, you pergi periksa. Pegawai pemeriksa ni blur pula, aku nak periksa apa ni? Dia tak boleh macam tu. Dia kena sediakan senarai penuh. Senarai penuh ni dia meliputi aset yang baru dengan aset sedia ada. Aset sedia ada ni aset yang zaman-zaman dahulu kala. Maksudnya starting penubuhan PTJ tu, aset tu dah ada, dia akan include dalam pemeriksaan tu. Mungkin dalam fikiran masing-masing,
banyaknya puan. Memang macam tu. Kita terpaksa follow sebab ini memang nak dikatakan yang dinyatakan dalam perkeliling kerajaan lah. Pemeriksaan tu akan meliputi keseluruhan aset. Mungkin ada tertanya-tanya kenapa kita tak buat aset kita pilih by sample saja puan. Okey. Itu adalah disebabkan kadang-kadang bila aset macam kita maklum di UTM sendiri bilangan aset sangat banyak. Sekiranya you tak buat pemeriksaan dalam tahun semasa untuk melihat aset-aset sebelum tu, macam mana you nak tahu condition alat tersebut? Yang paling penting you nak tahu aset tu wujud lagi ke tak? So bila buat pemeriksaan ni, you akan identify lah ada aset yang sebenarnya dah usang, dah sendu dah. Duduk tepi keseorangan, tak diperlukan. Dibiarkan sebab tak ada buat pemeriksaan. Ini yang perlu ada pemeriksaan untuk kita ambil tindakan. Kita nak kena pasti aset-aset mana yang boleh digunakan, masih diperlukan, yang mana perlu lupus. Mengikut keadaan selalunya selepas pemeriksaan, benda-benda ni akan arise lah. Which is kadang-kadang ada aset yang hilang time pemeriksaan lah baru kita identify. Sebelum ni tak kisah pun sebab apa? Sebab aset tu tak digunakan. So that's why lah pemeriksaan ni kena meliputi semua aset daripada seawal, kita panggil seawal surah lah, sehingga sekarang. So seterusnya adalah memastikan laporan dihantar ke unit aset. Macam saya dah cakap tadi lah, every 30th November memang kita akan kejar lah. Akan mostly akan berjaya hantar 30 November. Mungkin akan ada certain masalah, contohnya last previous year sebabkan PKP ada kekangan staff positif ke apa, tak apa, maklumkan pada kami, kita masih consider tapi kena maklumkan lah. Kalau tak, ada possibility nama-nama PTJ yang tak hantar ni kita akan upkan dalam mesyuarat pengurusan aset alih universiti. So seterusnya, selepas dah buat pemeriksaan, pegawai aset ni tak habis lagi tugas dia. Dia kena go through the laporan, dia akan tengok ada tak dapatan yang perlu ada tindakan. Seterusnya adalah pegawai pemeriksa. Orang yang akan memeriksa, dia akan periksa apa? Dia akan periksa berdasarkan senarai yang disediakan oleh pegawai aset. Pegawai pemeriksa ni, mereka ni bukan di kalangan yang uruskan aset dan for sure dia tak tahu berapa banyak aset yang dia kena periksa. Kalau you tak bagi senarai, maksud saya pegawai aset ni tak bagi senarai, dia tak akan tahu dia nak periksa apa. Kemudian dia kena tengoklah kewujudan aset tu. Masih wujud ke berdasarkan senarai ada 10. Kena tengok betul ke 10-10 ni masih ada dan berada di lokasi yang sepatutnya. Dan seterusnya kena menyemaklah kita punya rekod adakah dikemas kini. Selalunya maklumat ni yang kita akan tengok dikemas kini ataupun tidak sama ada dia punya penjaga ataupun lokasi aset tersebut. Next, macam saya dah sebut tadi lah, penempatan, lokasi, kat mana. Kemudian dia boleh bagi cadangan. Contohnya dia nampak ada aset ni, kalau ikut ni ada potensi besar dicuri tapi dibiarkan duduk di koridor. Mungkin dia boleh cadangkan. Cadangkan aset ni ada possibility mudah dicuri. Sepatutnya disimpan di dalam bilik yang berkunci. Itu contoh cadangan lah. Okay, seterusnya adalah skop pemeriksaan. Skop pemeriksaan ni dia akan meliputi fizikal, rekod dan juga penempatan. Okey, 3 perkara penting ni menjadi skop pemeriksaan dia lah. Yang pertama fizikal. Fizikal ni nak tengok apa? Macam klise lah, fizikal kita nak tengok bentuk alat tu lah. Bukan bentuk lah. Keadaan fizikal alat tu sendiri. Yang first kali kita tengok wujud lah. Bila dalam senarai aset dah dinyatakan ada 20 buah desktop dalam makmal komputer. Okey, you kena pertama sekali you kena pastilah 20-20 ni ada tak? Berdasarkan senarai ada 20. Bila tengok ada tak 20 tu? Dah nama pun makmal komputer, kalau tak ada komputer nampak sangatlah ada berlaku kehilangan dekat situ. So lepas you tengok fizikal kewujudan, you tengok pula kegunaan alat tersebut masih boleh digunakan. Yang ini tak adalah you kena on buka, mungkin you boleh tanyalah penjaga aset di situ ataupun pegawai aset di situlah. Mereka yang lebih tahu. Mungkin ada certain dah rosak tapi dia tak buat aduan. Okay, time pemeriksaan ni lah. Pegawai aset, penjaga aset perlu membantu pegawai pemeriksa ni lah. Kalau dia orang banyak tanya, kenalah jawab. Kenalah ada justifikasi kalau dia tanya. Okay, untuk fizikal, you kena identify masih wujud
boleh digunakan. Misal kata ada aset yang dibiarkan duduk dekat tepi bukan di lokasi dia, mungkin ada sebab lah. Mungkin ada isu pelupusan. Kalau misal dinyatakan pelupusan, mungkin pemeriksa ni boleh tanya dia, ada tak permohonan lupus? Kena tanya. Kalau tak ada, mungkin nanti di bahagian cadangan, you boleh cadangkan aset-aset ni telah tidak boleh digunakan, perlu menjalani proses pelupusan. Itu cadangan, antara cadangan pemeriksa lah. Kemudian kita tengok rekod. Rekod ni pegawai aset dan juga penjaga aset kena sediakan lah satu file, ataupun kalau malas you nak bagi file, you boleh buka sistem UTM-FIN kita, boleh tengok di senarai aset, type barcode yang berkaitan, you tunjuk dia. Ini kita punya QPA. Okay, bolehlah cross check dia punya penjaga masih orang yang sama ke, lokasi dia masih orang yang sama ke. Kalau tidak sama ataupun ada perubahan, maksudnya tak tally. Keadaan lokasi aset tersebut dengan rekod tak tally. Okey, dekat cadangan you cadangkan apa, dapatannya apa. So next adalah penempatan, yang samalah lokasi dan juga penjaga. Untuk rekod ni kita tengok rekod. Okey, untuk penempatan kita cross check dengan rekod. Kemudian untuk makluman semasa pemeriksaan, untuk rekod selain QPA 2 dan 3, you kena tengok juga QPA 7 di lokasi. Yang ini memang kena tampal. So QPA 7 ni you tengoklah. Misal katalah you tengok QPA 7 tu Puan ni tahun 2016 Puan dia punya ni. Kenapa dia tak kemas kini Okey, isu kemas kini QPA 7 ni kalau ada perubahan dalam bilik tersebut baru dikemas kini. Misal kata daripada 2016 asetnya sama, dia tak pernah lupus, dia tak pernah beli baru, tak perlu nak kemas kini. Kena tengoklah. So bila you tengok QPA 7, you tanya dia kenapa tahun yang lepas, mungkin penjaga aset dengan pegawai aset ni dia akan bagi justifikasi lah. Jadi kalau tu you cross check lah. You tengok, okay, item pertama adalah desktop. Okay, betul desktop. Okay. So you kena kira based on QPA 7 tersebut. Okay, next adalah, okay, ini secara, saya punya slide dekat Facebook lambat sebab kalau ikut saya dah tukar ke proses pemeriksaan, secara generalnya dia akan melibatkan daripada pelantikan pegawai pemeriksa sehinggalah you hantar laporan kepada kami dan kami akan hantar kepada kementerian. Tapi ini generally lah untuk you rancang you punya proses. Tapi after dah hantar laporan, pegawai aset ataupun ketua PTJ ni kena ambil tindakan daripada hasil dapatan tersebut lah. Macam saya maklumkan, proses pemeriksaan ni bukan you periksa, hantar laporan, okay done. Dia tak boleh macam tu. You kena ambil tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperolehi oleh pegawai pemeriksa. Okey, secara generalnya dekat sini kita boleh bahagikan beberapa keadaan lah. Di mana dua perkara pertama ni adalah tindakan sebelum pemeriksaan. Kemudian yang ini adalah semasa pemeriksaan. Dan akhir sekali adalah tindakan selepas pemeriksaan. Ini adalah generalnya lah. So prosesnya dia akan bermula daripada apa tu kita panggil ketua PTJ melantik pegawai pemeriksa. Kemudian pegawai aset di PTJ ni kena sediakan senarai harta tetap dan juga inventory untuk dia periksa. Next, pegawai pemeriksa laksanakan pemeriksaan. Kemudian dia akan melengkapkan QPA 10. Okay, ini QPA 10 iaitu untuk harta tetap. Dia kena isi ni semua. Pegawai pemeriksa kena isi. Kena tanda tangan. Sebab tu that's why tadi saya cakap kena ada 2 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang sebab dekat sini dia kena sign 2 orang. Okay, selepas QPA 10, QPA 11 pun dia kena isi. Yang ini sama. Cuma dia berbeza daripada kuantiti. Kita maklumlah kalau macam especially perabot. Dalam satu-satu lokasi tu dia akan melibatkan kuantiti yang banyak, especially macam dewan kuliah ke kerusi meja tu dia akan kira in bulk ataupun banyak lah. So kita akan minta untuk mereka kira mengikut kuantiti. Okey, lepas dah lengkapkan QPA 10 dan QPA 12,
hasil pemeriksaan ni kita serahkan kepada kepada pegawai aset lah. Pegawai aset akan serahkan kepada ketua PTJ untuk dia semak dan tengoklah hasil dapatannya apa untuk next perancangan, iaitu tindakan berdasarkan dapatan tersebut. Kemudian ketua PTJ ni perlu menyediakan QPA 12. Yang inilah dia lebih kepada pengesahan pemeriksaan ni dah dilaksanakan. Kemudian pegawai aset perlu compile QPA 10, 11 dan juga 12 submit pada kami, iaitu kepada unit aset Jabatan Bendahari. Kita nak 10, 11, 12 janganlah bagi saya QPA 7 ke, kadang-kadang muncullah QPA ni, QPA 14 pun pernah dia hantar. Kita tak nak QPA yang selain 10, 11, 12. Kalau QPA yang lain-lain tu aktivitinya lain lah, bukan untuk pemeriksaan. Kemudian kami akan majukan kepada kementerian lah. Okey, ini yang saya duk bebel-bebelkan tadilah. Dia akan ada 3 proses. Bila tengok general proses tadi macam tak nampak ni puan. Mana sebelum, mana semasa, mana selepas. Okey, so saya akan sharekan in detail apa tindakan yang perlu kita buat sebelum pemeriksaan. Okey, yang ini dilaksanakan macam saya cakap tadi lah. Ketua PTJ dan juga pegawai aset, dia perlu buat lantikan pegawai pemeriksa. Dia kena rancang kaedah pemeriksaan. Kaedah macam mana yang dirasakan terbaik untuk PTJ dia. Setiap PTJ mungkin ada kaedah-kaedah mereka yang tersendiri yang dirasa okey, jabatan aku yang ini sesuai. Dia tak boleh follow macam TNCPI, contoh dia besar, dia boleh guna kaedah cross center macam tu. Mungkin you kecil, kena fikir kaedah lain. Kemudian kena sediakan senarai aset sebelum diperiksa. Next semasa macam biasalah, semasa tu kena periksa fizikal, rekod dan juga penempatan. Kemudian kita akan sentuh sedikit berkaitan kaedah pengisian laporan. Saya akan cerita sedikit lah macam mana you nak isi. Kemudian akhir sekali adalah selepas menyediakan CJ tahunan. CJ tahunan ni nama dia GAH yang QPA 12 tadi tu. Kemudian tindakan ke atas hasil dapatan. Macam saya duk bercakap daripada awal tu, proses dia tak mati sehingga you hantar laporan. Tindakan tu PTJ kena ambil. Especially ketua PTJ dan juga pegawai aset. Okey, kita tengok proses sebelum pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan, ni rasa repeating ni kalau tak masuk dalam kepala ni saya tak tahulah. Dia punya proses repeating daripada awal, cuma yang kali ni saya akan detail out. Saya akan tunjuk yang macam mana, macam ni, macam tu. Okey. Untuk ketua PTJ, dia perlu sediakan lantikan pegawai pemeriksa. Sekurang-kurangnya 2 orang. Ini contoh surat yang you boleh follow lah. Tapi rasa PTJ dia ada, tak kisah format macam mana pun, yang penting ada surat lantikan yang menyatakan si Polan ni dah dilantik untuk menjadi pemeriksa. Yang ini bolehlah dia masuk dalam dia punya SKT lah, tambahlah markah banyak sikit. So bila dah ada surat lantikan, pemeriksa ni bolehlah mulakan dia punya pemeriksaan. So macam saya maklumkan tadi, digalakkan untuk lantik staf yang tak terlibat langsung dengan pengurusan aset. Tapi puan, dekat tempat kita ni ada 2 ketul je manusia. Macam mana ya puan? Okey, kalau dekat lokasi tu memang itulah yang ada, tak apa, proceed. Yang mana memudahkan. Tapi kalau yang besar-besar ni, you ada staf lain. Contoh macam di bendahari kita sendiri. Pegawai aset kita adalah PSM bendahari. Ketua PSM bendahari. Kemudian dia akan lantik unit lah. Contoh unit saya akan ada 2 orang. Unit bayaran akan ada 2 orang. Dia akan cross. Dia akan go through semua. So staff-staff PSM yang menguruskan aset ni, dia tak akan terlibat semasa pemeriksaan ni. Dia cuma menyediakan laporan tu untuk pemeriksa ni pergi periksa. Itu kaedah di bendahari lah. So macam saya cakap tadi, TNCPI dia cross center. Macam you nak cross jabatan, cross department pun boleh juga, tak ada isu. Okey, seterusnya adalah pegawai aset. Dia kena rancang, kena buat perancangan kaedah pemeriksaan. Contohnya, dia dah pilih tarikh. Okay, starting Oktober you dah kena start ataupun September dah kena start, sebab kita banyak ni nak buat pemeriksaan. Dia kena identify lah.
tarikh mula bila, tarikh akhir, tarikh hantar untuk completekan laporan tu pun bila. Kemudian tempoh masa, mungkin nak bagi tempoh 2 minggu saja untuk dia settlekan kemudian hantar. So, boleh juga memikirkan kaedah pelaksanaan ni. Adakah you nak settingkan by lokasi? Nak tengok bahagian atau unit? Okey, macam contoh di Bendahari, saya perasan dia punya proses pemeriksaan QPA 10 dan QPA 11 tu dia by unit. Mungkin kalau unit tu sekelompoknya kat sini, dia setkan satu tu by unit. So, pergi tengok by unit. So, kalau you nak mudah, you boleh by set lokasi. Contohnya bilik bos dulu. Bilik ketua PTJ dulu you nak tengok. So, you sediakan satu untuk bilik itu tersebut. So, senanglah nak kira. So, bila dia pergi untuk satu lokasi, senang sikit nak identify berapa banyak yang ada, berapa banyak yang tak ada, yang rosak senang nak identify. So, terpulang kepada PTJ nak fikirkan kaedah macam mana yang sesuai dekat PTJ masing-masing. Saya tak boleh nak tetapkan, okay, you kena follow macam ni. Dia tak boleh. Setiap PTJ saya faham fungsi dia ataupun jenis-jenis aset dia pun berbeza. So, pegawai aset ni kena fikirlah, kena sit together dengan pegawai pemeriksa. Mungkin boleh dapatkan idea daripada pegawai pemeriksa, kaedah macam mana yang memudahkan mereka untuk pergi ke lokasi dan semak satu-satu aset tersebut. Next adalah sebelum mula, pegawai aset ni kena sediakan senarai aset untuk diperiksa. Okay, macam mana? Kenapa dia kena sediakan? Okay, ini kenapa. Borang kita ni manually. So, bila manual, dia akan kosong. 100% kosong. Zero, tak ada maklumat. So, pegawai aset ni, dia kena sediakan dan masukkan maklumat-maklumat tersebut dalam yang saya panggil, saya boxkan ni. So, you kena isilah maklumat you kena periksakan, nama asetnya apa. Okay, selepas, maksudnya kotak yang selain yang saya boxkan ni, dia kena isi oleh pegawai pemeriksa. So, maknanya you sebagai pegawai pemeriksa, misal kata you terima buntang-buntang kosong macam ni, okay, you kena bertindak. You kena pergi jumpa pegawai aset, minta dia. You kena listkan, tak boleh lah pegawai pemeriksa membuta tuli lah kita panggil. Pergi je bilik yang mana check, tanda. Dia takkan merangkumi semua aset. So, pegawai aset kena sediakan. Ini contoh ni QPA 11, dia kena isikan lah. Okey, kaedah macam mana you nak dapatkan senarai aset ni? Okey, dekat sistem kita, kita ada bahagian laporan aset. Yang atas ni you kena klik dululah. Harta tetap. Dah keluar ke slide dekat Facebook Okey, dekat sistem kita ada. You akan pergi kepada bahagian harta tetap. Kemudian laporan harta tetap. Okey, dekat sini antara laporan yang you boleh jana dan you pick up senarai asetnya, iaitu QPA 4, QPA 5 ataupun laporan aset PTJ. Okey, untuk QPA 4, dia hanya akan keluarkan senarai harta tetap. QPA 5, inventory. Manakala laporan aset PTJ ni, kalau you just isikan kod PTJ atau charge line saja, tanpa ada sorting ataupun filter harta tetap inventory, dia akan keluar keseluruhan. So, saya cadangkan you boleh gunakan laporan aset PTJ ni lah. Puan cerita ni ada tak bentuk dia? Okey, ini bentuk dia. Macam QPA 4 dengan 5, yang belakang ni dia samalah. QPA 4 sama dengan QPA 5 bentuknya. So, dia akan ada senarai aset. Ya, dia yang penting barcode ni lah. Tapi QPA 4 dengan 5 ni, dia tak ada maklumat lokasi. Sebab tu saya cadangkan, you jana laporan aset PTJ. Dekat sini dia detail. Sampai lokasi, nama PIC pun boleh dikeluarkan. You boleh filter by code PTJ ataupun charge line. Mungkin kaedah you, okay, kita settlekan aset yang menggunakan charge line ni saja dulu. Okay, tu you punya kaedah terpulang kepada PTJ masing-masing. Okey, itu untuk sebelum. So, semasa pemeriksaan, you kena pasti 3 perkara inilah. Iaitu, you periksa ke atas physical aset. Kemudian, periksa ke atas rekod dan penempatan aset tersebut. Yang akhir sekali, you kena isi laporan pemeriksaan harta tetap dan juga inventory. Yang ni saya akan go through satu-satu. Okey, untuk semakan ke atas fizikal. Puan, saya nak tengok macam mana ni Puan. Saya tak pernah tengok alat ni. Tak tahu macam mana fizikal dia yang sepatutnya. Okey, tak apa.
boleh tanya kepada pegawai aset dan juga penjaga aset. First kali you kena tengoklah wujud alatnya. You tengok ni ada komputer. Dia apa klise dia komputer senang lah you tahu. Mungkin ada alat-alat yang dekat makmal tu you tak tahu. Mungkin you boleh tanya dengan pegawai aset lah. Okay, alat ni yang mana satu okay, yang itu. So you tengok okay wujud. Okay, you tahu alat ni wujud. Kemudian mungkin boleh tanyalah adakah dia berfungsi? Adakah boleh berfungsi dengan baik? Adakah ianya berfungsi tapi tak secara menyeluruh sebab ada item ataupun spare part yang tak ada, dia tak boleh fungsi, dia separuh jalannya. Itu pun boleh dijadikan dapatan untuk ketua PTJ decide lah sama ada nak buat pembaikan ke atau perlu diganti baru ke. Itu contoh, salah satu contoh. Kemudian kena identify kalau ada alat yang tersengguk-sengguk di hujung penjuru. Tanya dia, nak guna lagi ke tak ni? Ni dah rosak ni. Mungkin ada alat yang dia tak boleh digunakan sebab dia rosak. Kenapa tak buat aduan? Mungkin ada kekangan dari segi peruntukan ke mungkin. You boleh dapatkan maklumat, dapatkan justifikasi daripada penjaga aset dan juga pegawai aset lah. Mungkin dia nak biarkan dulu sekejap di situ, mungkin ada plan dia for next month baru nak repair. Tu kena tulis sebagai cadangan ataupun dapatan lah. Kemudian yang paling utama kena berlabel. Tadi saya macam perasan ada soalan dekat Facebook tu kalau tak ada barcode macam mana. Okey, semua aset milik UTM perlu berlabel. Berlabelnya adalah satu bukan maksud saya kena label barcode lah. First kali misal katalah dekat PTJU masih guna pakai yang barcode selain kuning ni, yang silver tu. Misal kata dia punya nombor masih cantik, masih nampak. Bila you tengok tu, oh nampak ni. Barcode dia yang ni, wujud. Tak payahlah minta baru. Janganlah ada dapatan dia dekat ujung. Barcode lama, tidak dikemas kini. Dia tak di issue macam tu Kalau masih nampak, kita proceed gunakan. Kalau dah tak nampak, dah sendu, bayang-bayang sama-sama ni pun tak nampak dah ni. Okay, you boleh maklumkan pada kami. Kita akan bagikan barcode yang baru. Okay, untuk inventory, okey, yang sekarang kita guna adalah yang kuning-kuning ni lah. Mambang kuning 2 ni iaitu HA harta tetap, IA untuk inventory. So misal kata yang kuning ni pun dah sendu, dah kabur-kabur puan. Okey, tak apa, maklum kepada kita, pada unit asset minta kita akan bagikan yang baru. Tapi untuk inventory, you boleh tanyakan dulu pegawai aset. Saya tak sure setiap PTJ adakah pegawai aset dia yang simpan barcode kuning ni ataupun dia punya tim kewangan. Tu kena dapatkan info dululah. Sebab kita memang ada bagi stok inventory kepada PTJ, wakil-wakil PTJ. So misal inventory yang tak nampak, you kejar diorang lah, jangan cek saya dulu. Tapi kalau harta tetap memang kawalan kami, you email pada saya, sekali you attachkan QPA berkaitan, kemudian kita akan maklumkan lah, boleh datang pick up di unit asset. Dia tak ada, jangan susah hati. Dah pudar-pudar ni, jangan susah hati. Cari kita. Kita akan bantu, kita akan bagi yang barulah. So, untuk aset-aset yang you dah decide untuk lupus, tapi you nak simpan. Puan, ni saya sayang ni nak buat pameran untuk student-student kita. Mungkin aset-aset yang tahun-tahun seawal surah UTM diwujudkan. Tahun 60-an, 70-an. Elok, bukanlah elok. Maksudnya, condition dia, dia punya fizikal masih nampak. You nak jadikan pameran. Boleh, tak ada masalah. Tapi you kena labelkan. Yang ini label sendiri Jangan minta saya pula. Ni boleh labelkan lah. Alat lupus untuk PMP ke contoh. Untuk pameran ke. Bila you dah label. Misal kata pemeriksa ni datang. Dia tak adalah banyak songeh tanya. Jangan pula pemeriksa ni pergi tanya, ni kenapa label macam ni? Dia memang dibenarkan untuk label begitu sebab dia adalah aset pameran. Bila you dah decide dia sebagai aset pameran, maknanya you tak boleh gunakan lah. Dia akan biar duduk dihiaskan begitu. Duduk di situ untuk dijadikan pameran. So minta alert lah pegawai-pegawai pemeriksa ni jangan dapatan tu aneh-aneh je kadang-kadang. Barcode-nya elok lagi dia minta tukar sebab sekarang yang latest kuning. Barcode tidak terkini contoh asyik dapatan dia macam tu minta alert lah pegawai-pegawai pemeriksa ni. Ini antara perkara yang you kena tengok. Kalau barcode dia pudar itu bolehlah dapatan dia mohon untuk tukar yang baru kerana barcode telah
pudar, dah tak nampak dah rupa dia. Okey, ini adalah saya ajar macam mana you nak semak ke atas record dan penempatan. Record dan penempatan. Untuk tengok Cupa 2 ni, kadang-kadang puan saya nak tengok macam ni, saya tak faham banyak sangat maklumat ni. Okey, ini contoh, salah satu contoh lah. Bila di bahagian penempatan bawah ni, dia akan mengandungi lokasi dan juga nama pegawai. Nama pegawai ni adalah pegawai penjaga. So kaedah you nak baca koding-koding depan ni, mungkinlah hujung ni Pustakaan Sultan Zanaria. Ni contoh saya bagi contoh, minta izin pustakaan. Saya nak minta satu contoh. Contohnya Pustakaan Sultan Zanaria Arah 1. Dia general tau. Nama ni you general. You tak tahu dia dekat bilik yang mana satu ni. Kalau baca ni dia dekat arah 1 je. Okey, koding ni yang akan membantu pemeriksa ni pergi ke bilik yang sebenar. Kaedah membaca dia adalah huruf depan ni adalah kampus lah. Next adalah nombor blok. Contoh pustakaan A03. Kalau macam office saya, chancellery 01. Okay, next selepas nombor blok ni adalah aras. Misal kata ni aras 1. Pustakaan Sultan Zanaria. Okay, betul. Aras 1. Okay, next adalah nombor bilik. Nombor bilik ni adalah nombor yang diwujudkan di pintu lokasi tersebut lah. Bukan saya yang memandai-mandai letak nombor dia, memang kita ambil nombor pintu. So kena make sure lah you masuk ke bilik ataupun ke lokasi yang betul. Puan, kalau macam office kita terbuka, tak ada bilik, you akan ambil nombor pintu masuk lah. So maksudnya you tengok pintu, okay, betul ni pintu ni, okay, buka. Misal kata open space pejabat, you kena buka satu bilik tu, you kena periksa lah, kira lah satu-satu. Untuk penjaga pula, you kena tengoklah, kena tanya dia, betul ke you, Encik Yusrul ni penjaga aset tersebut? Mungkinlah boleh tanya macam tu. Kalau kata ya, ya, maknanya dikemas gini. Tapi you boleh tengoklah, you tengok tarikh ni. Kalau dah tahun 1990, logik ke masih orang yang sama? Maksudnya dah berubah lah. Rasa for 5 years tu you boleh tanyalah, betul ke yang ni masih orang yang sama? Akan ada perubahan staff, for sure mesti ada juga. So kalau kat sini you tengok 2010, mungkin boleh tanyalah, betul ke ni masih penjaga yang sama? Untuk dapatan lokasi dengan penjaga ni memang akan ada banyak dapatan. Saya tahu PTJ jarang dia kemas gini kita punya record ni. So kena tengok lah. Kalau you rasa saya dah tak jaga ni alat ni, tapi kenapa nama masih ada? Ni kena minta pegawai aset untuk buat pengemaskinian maklumat. Okey, seterusnya you semak Cupa 7 di lokasi. Okey, macam saya cakapkan tadi lah. Cupa 7 ni kena kemaskini kalau ada perubahan dalam senarai aset. Maksud perubahan tu, satu, sama ada you beli baru, ada penambahan dalam lokasi tersebut. Dua, you ada buat pelupusan, maksudnya dah kurang aset dalam bilik tersebut. Lagi satu, ada buat pergerakan dari komputer bilik sebelah masuk ke bilik ni punya tukar ke bilik sebelah. Itu pun kena kemaskinilah sebab barcode dia akan ada barcode yang berbeza. Yang akhir sekali kalau ada hilang, kita perlu letakkan lah. Maksudnya you tengoklah Cupa 7 dekat bilik masing-masing tu kemaskini ke tak? Kalau tak kemaskini, kemaskinikanlah. Okay, next adalah kaedah pengisian laporan. Okay, macam yang saya duk bebelkan awal tadi, yang bahagian depan ni akan diisikan oleh pegawai aset. Dia akan masukkan lah. Okay, sorry, saya lupa lah. Yang bahagian atas ni isi lain, janganlah biar sendu kat sini maklumatnya. Tahun, boleh tahun semasa, fakulti apa, makmal, contoh lokasi makmal, nama makmal, letaklah. Okay. Ini amalan yang saya perasan PTJ laksanakan, dia guna pakai senarai tahun lepas. Puan, alamak, ada masalah ke Puan buat macam tu? Okay, dia tak ada masalah. As long as you tahu alat-alat yang you ambil daripada senarai lepas tu masih wujud. Dan ada penambahan, you kena tambah. Tak bolehlah daripada 10 tahun lepas you carry je senarai dia tapi you tak tengok, you tak review. Masih alat yang sama ke? Ada lagi ke alat ni? Senarai tu kena kemaskini lah. So macam you sure lah
sure sangat PTJ you tak ada beli ataupun tak ada lupus. Sama ni pun dengan tahun lepas. Tak apa, you boleh gunakan. Yang penting uh, senarai aset dia sama. So pegawai pemeriksa jangan risau, senarai aset tu akan disediakan oleh pegawai aset. Misal kata pegawai aset ni salah senaraikan, salah lah. Maksudnya adalah yang tercicir you tak buat semakan. So pegawai aset kena alert lah. Kemudian lokasi, yang ni kena semak lah ikut rekod dekat mana. Contoh dekat apa tadi 207-01. Sebenarnya tak ada rupanya puan. Kat sini boleh nyatakan sebenarnya berpindah ke. Okey, ni QPA 2 lengkap ke? EDOC. Okey, QPA 2 lengkap ke tidak ni? Ni borang macam mana nak cakap aset ni sepatutnya 100% dah didaftarkan dalam sistem. So bila dalam sistem ada, maksudnya lengkap lah. So misal kata you identify ada alat di PTJ you, masih lagi tak ada QPA dalam sistem, mungkin boleh kita tikkan sebagai tidak. Sebab sepatutnya dah jana dalam sistem dah ni. Tapi tengok-tengok masih lagi manually. So tak boleh kena masukkan dalam sistem. Kemudian tengoklah kemaskini ke tidak. Kemaskini ke tidak tu dua perkara tadi tu je. Lokasi dan juga penjaga. Misal katalah dia ada ubah barcode. Tu mungkin boleh jugalah maklumat yang dikemaskini. Barcode boleh diubah di sistem. Misal kata yang dah sendu-sendu tu you nak dapatkan yang baru, boleh update di sistem lah. Kemudian keadaan, yang inilah sebab kenapa you kena tengok physical asset tu. Misal kata masih boleh digunakan, bolehlah. Bawah ni kita dah nyatakan dah. You tandakan kalau ada daftarnya, okey tanda. Keadaan aset nyatakan sama ada sedang digunakan, tidak digunakan. Misal kata dah tak boleh guna, you nyatakan kat situ. So catatan tu you boleh cadangkan. Yang tak guna ni lupus lah. Supaya tak ada bebanan kepada PPJ untuk semak lagi benda yang sama tahun depan. Padahal bendanya tak guna. So you kena decide lah. Pegawai aset dan ketua PTJ ni kena decide aset-aset mana yang you masih perlukan, mana yang perlu diselenggara, kena selenggara. Tak boleh dibiarkan dia bersendirian macam itulah. Kena ambil tindakan supaya aset-aset di universiti ni berfungsi dengan baik. Maksudnya boleh, semua boleh digunakan. Syarat aset ni sebenarnya sepatutnya semua kena digunakan. Tak boleh yang kita buat untuk simpanan selain untuk pameran tadi tu lah. So ini untuk QPA 10. QPA 11 sama, cuma dia ada quantity. Macam saya cakap tadi lah, QPA 11 ni kalau perabot dia mungkin akan jadi banyak. Mungkin dekat open space office yang you kena tengok semua, mungkin boleh you slot. Maksudnya you groupkan lah kerusi berapa banyak. Macam itu. Okey, yang tadi adalah sebelum, semasa. Okey, selepas pula. Okay, untuk selepas, you kena tengok, bukan tengok lah, pegawai pemeriksa ni dah lepas lah, dia dah selamat lah. So ni sekarang tindakan ketua PTJ dan juga pegawai aset. Okay, dia kena lengkapkan sijil tahunan proses pemeriksaan aset alih, iaitu QPA 12, yang ini. Dia kena completekan lah. Completekan tu maksudnya dia kena semak jugalah sepatutnya. Ketua PTJ ni kena alert lah untuk tengok dapatan apa yang dapat. Sebenarnya kita nak identify kalau ada alat yang hilang ataupun yang lupus. Yang kena lupus, kena lupuskan. Okey, ini QPA 12. Kemudian untuk pemeriksaan ni, ketua PTJ dan juga pegawai aset kena nilailah hasil dapatan tersebut. Mungkin kena buat satu mesyuarat. Ini cadangan tau. Satu mesyuarat selepas pemeriksaan. Okey, kita bentangkan dapatan dia apa. Macam audit, you bentangkan mana justifikasi yang you kena dapatkan. Okey. Untuk pemeriksa ni, dia perlu periksa apa yang saya cakapkan tadi tu lah. Dia kadang ada advance pemeriksa ni. Kadang soalan dia aneh-aneh. Mungkin kena sit together, bincang. Okey, pegawai pemeriksa, you kata macam ni. Apa yang dimaksudkan macam ni? Kita kena bincang justifikasi dia untuk dapatkan, untuk kita perbaiki kita punya pengurusan aset ni. Okey, untuk justifikasi hasil dapatan ni mungkin kita akan identify lah berapa banyak aset yang kita kena lupus, kena mohon lupus, yang mana yang hilang. Ketua PTJ pun time tu lah terkejut. Ada alat hilang punya.
Kalau tak buat pemeriksaan selalunya tak akan jumpa unless owner tu sendiri mengakulah dia menghilangkan alat tersebut. Owner ni maksud saya penjaga lah. Okey, bila dah nilai, you buatlah tindakan ke atas hasil dapatan pemeriksaan. Contohnya, you dapati waktu pemeriksaan ada aset tak dikemas kini. Okey, you kemas kinilah rekodnya. Ada aset yang rosak, selenggara lah. So kalau misal kata tak ada peruntukan selenggara, mungkin boleh minta peruntukan. Kemudian, yang ni lupus puan, dia dah usang, sendu di tepi sudut tak diperlukan. Okey, mohon lupus janganlah simpan benda-benda yang you dah tak gunakan lagi. Kemudian, yang tak ada barcode, tampal barcode yang hilang kena buat laporan. Tak boleh hilang, okey hilang. Okay, tak boleh. Kena ambil maklum alat-alat yang hilang kena buat laporan. Nanti kita akan, saya akan go through satu-satulah. So, mana lupus, kita akan lalu proses apa, mana kalau hilang, macam mana pula nak buat. Okey, ini tindakan yang kita akan, saya akan terangkan in detail lah supaya pegawai aset ni boleh ambil tindakan dan ketua PTJ ni kena ambil maklum, ambil pedulilah senang cerita. Dia akan arahkan lah, okey saya dapati hasil dapatan yang ini. Tindakan kena buat macam mana, macam ni. Okey, yang pertama, pegawai pemeriksa dapati ada lokasi penjaga. Lokasi dan juga penjaga ni tak sama. Maksudnya bila buat pemeriksaan tu penjaga dia si Abu, dalam QPAS si Ali. Okey, kat situ dah dapat perbezaan. So tindakan yang perlu dibuat oleh pegawai aset adalah dia kena buat pergerakan, iaitu pergerakan aset nama dia bergerak. Maksudnya dia bergerak bertukar lokasi ataupun bertukar penjaga. Dia kena tengoklah, kena kemas kini melalui sistem. Kita ada sistem kita modul pergerakan. Bila you kemas kini, dia akan update dekat QPA 2 tadi. Yang bahagian penempatan tu dia akan ada maklumat baru dekat atas. Situ akan ada perubahan, kat situ kita nampaklah ada perubahan lokasi ataupun penjaga. Okay. Bila tengok-tengok ada aset yang rosak puan, dibiarkan begitu. Okey, untuk aset yang rosak tapi masih diperlukan dan boleh dibaiki, tolong buat aduan. Dan dia akan melalui proses penyelenggaraan. Okey, proses penyelenggaraan ni dia ada dua. Sama ada proses pencegahan sebelum rosak ataupun pembaikian lah. Dia dalam kategori yang sama iaitu penyelenggaraan. Okey, ini proses penyelenggaraan. Untuk penyelenggaraan, bila you dah kenal pasti, sasun. Okey, bila dah kenal pasti tadi melalui pemeriksaan lah. Waktu periksa, okey ada alat ni, senarai, tengok penuh senarai yang aset rosak kena selenggara. Okey, bila dah kenal pasti, kemudian you dah senaraikan, you dah tahulah yang mana. Kemudian kenalah laksanakan program penyelenggaraan. Kemudian kena record. Untuk aset ni dia tak boleh lari daripada QPA. You buat penerimaan, QPA lain. Pendaftaran, QPA lain. Selenggara tak ada larinya. Kena ada QPA 14. Bila you nak buat bayaran untuk penyelenggaraan, unit bayaran dia akan minta ada tak QPA 14. Mana bagi saya, baru saya bayar. Kalau tak ada, tak boleh bayar. Tu dia punya ni lah. So lagi satu starting 2019. Saya dah arahkan untuk pembayaran penyelenggaraan ni kalau dia guna QPA 14 dalam sistem ataupun dia kena attach together QPA 2 dalam sistem. QPA 2 ni surat beranak aset lah. Kena dah masukkan dalam sistem. Kalau tak masukkan, kita tak benarkan unit bayaran untuk proses. Kena pulangkan balik, you kena import masuk maklumat tersebut. Sebab kita ni dah ke arah semua disistemkan. So aset-aset yang lama-lama tu kena semua dimasukkan maklumatnya. Kemudian kenalah ada kaedah penilaian program penyelenggaraan. Penilaian ni macam manalah pula puan. Okay. You nilai lah aset tu contohnya dah banyak kali dah selenggara. Mungkin dah kena ganti baru. Ini dengan syarat ada peruntukan Kan nanti ada orang kod pula ayat saya ni. Rosak ganti baru Puan Syairah kata. Tak ada. Dia berdasarkan peruntukan yang ada. So kalau masih boleh di repair, maksudnya yang ini baru 2 kali. Mungkin next kita decide untuk alat ni lagi sekali je boleh. Kalau next masih rosak kena selenggara mungkin kena beli. Itu contoh.
Okey, ini untuk penyelenggara. Ini QPA 14 ni belah kanan ni. QPA 14 ni bentuknya lah. Kena bagi semasa nak bayar penyelenggaraan bersama surat berana aset tersebut. Kalau tak ada dalam sistem, tak boleh kena wujud sistem. Okey. Kemudian, okey. Ada aset yang tak diperlukan lagi oleh jabatan. Maksudnya dulu dia guna alat ni, tapi bila dah habis sesuatu projek tu dia dah tak nak dah. Mungkin dia nak bagi kepada orang lain ke, nak bagi PTJ lain ke, ataupun memang dah rosak teruk dah. You memang dah tak boleh repair. Kos repair pun dah sama macam beli baru. Okey. Kena mohon lupus. Okey, ini kaedah lupus kita. Belum slide di Facebook. Okey, untuk pelupusan, macam biasalah proses aset ni first kali you kena kenal pasti. Kalau dah kenal pasti aset-aset yang usang, yang memenuhi kriteria untuk lupus, you kena mohon lupus. Okey, lengkapkan borang permohonan pelupusan iaitu QPA 17. Yang ini borangnya. So isilah maklumatnya. Bila dah isi maklumat, pegawai bertanggungjawab, pegawai aset lah selalunya dia akan sign dan you serahkan pada kami, unit aset. Bagi borang, bukan borang membuta tuli dengan QPA 2 dan juga 3-nya pada kami. Puan, dulu kita hantar QPA 17 je, boleh je. Itu dulu. Sekarang kena hantar 2 dengan 3. Saya tak peduli. Itu dulu punya cerita lah. Kalau sekarang mesti ada. Tapi selalunya memang akan ada lah. So kalau ada masalah nak tak ada ke QPA 2 dengan 3 ni, okey nanti PM tepi kami lah. Tapi memang kena ada Bukan so PM tepi tu tak perlu hantar. Memang kena ada sebab dia adalah SOP kami lah. You kena SOP. Bila dah submit QPA 17, QPA 2 dan 3, kemudian staff kami, tim lupus kami akan contact tuan-tuan dan puan-puan. So bila kami datang nak ambil kita akan semak kalau betul-betul memang dah sendu punya, kita akan lupuskan lah. Tapi lupus ni kita ambil janganlah waktu kita datang ni, puan ni untuk lupus tapi kita tak nak bagi puan. Jangan macam tu. Semua alat yang dilupuskan perlu dilupuskan. Kita perlu bawa keluar lah. So kalau mana yang kita pick up tu boleh jual, kita akan jual. Buat jualan. Ada alang-alang ni untuk cerita lah. Barang lupus kita, kalau yang usang, sungguh usang dan tak ada harga tu, kita akan lupus buang. Ataupun kita jual sisa, kita ada kontraktor yang akan pick up barang-barang ni, buang dan juga dia akan belilah mana-mana yang lupus sisa ni, contoh besi ke, dia akan beli dengan kita. Kemudian kalau yang ada rupa molek-molek sikit, boleh jual tu, kita akan buat jualan setiap hari Rabu. Hari ni Rabu kan, petang pukul 2.30 di store lupus kami. Buat promosi pula ni. Store lupus kita dekat JHB sana tau, yang belakang sana tu. You boleh search je dekat Google Map, kita dah setkan store lupus Bendahari tak silap. Boleh lah guide. Ni kadang-kadang orang call kat sini ni tanya, puan macam mana kita nak ke sana Kadang-kadang tak gerti nak cakap sebab dia belah-belah belakang sana. Dia tempat-tempat parking bas JHB sana. Okey. Okey, dah habis untuk pelupusan dan promosi barang lupus. Okey, kita akan tengok pula lah barcode sudah ataupun tak ada. Yang ni mohon je email pada saya ataupun staff saya pun boleh lah. Cik Azim tu. Mohon barcode lah. Contoh kalau macam harta tetap, minta saya. Kalau eventually you boleh minta wakil-wakil PTJ masing-masing. Kemudian kena kemaskini barcode dalam sistem lah. Tapi kalau selalu harta tetap, saya akan minta staff unit asset untuk kemaskinikan lah. Tapi kalau eventually you kena kemaskini sendiri. Supaya janganlah terkejut kan search, puan tak ada pun ni saya dah tukar barcode. You tak kemaskini, you search lah sampai bila-bila pun memang takkan keluar. Okay, next. Ada pula aset hilang. Dia tak dapat dikenal pasti. Bila cari-cari, puan tak ada ni, saya risau ni aset universiti hilang ni. Okey, ni antara tindakannya.
pertama sekali you kena maklumkan kepada ketua PTJ, kemudian polis kena buat laporan polis dan juga bahagian keselamatan. Okey, tak kiralah hilang dekat mana, dekat dalam UTM, luar UTM, luar negeri. Kalau hilang, pegawai keselamatan, bahagian keselamatan kena tahu. You kena buat laporan kerana ianya adalah aset universiti. Bahagian keselamatan ni akan bertindak sebagai pegawai penyiasat lah kalau ada kehilangan. So bila dah report bahagian keselamatan, kalau jadi dalam luar kena report bahagian keselamatan dan juga polis. Yang ni dia dua-dua ni mesti wajib kena ada laporan sebab untuk aset-aset ni kalau boleh yang kita claim insurans kita akan submit untuk insurans lah. So dua perkara ni memang diorang akan titik beratkan. Kemudian ketua PTJ kena sediakan QPA 28. Nampak yang ni? Yang ni. Belah-belah ni. Pula. Saya dah attachkan QPA 28. Ada lebih kepada laporan simple lah. You nyatakan barang apa, fungsinya apa. So dekat bahagian sini akan ada show dan tindakan. Misal lah kata ketua PTJ rasa you cuai sebab tu hilang. Dia boleh nyatakan lah sini tindakan apa yang dia cadangkan. Kita akan ambil ya. Kita akan cross check lah laporan keselamatan cakap macam mana, laporan polis bahagian keselamatan punya siasatan macam mana, ketua PTJ cakap apa, kita akan cross check dua laporan ni lah. Kemudian QPA 2, laporan polis, QPA 28, laporan polis, QPA 2 dan 3 ni kena hantar pada kami. Janganlah buat tak tahu. Bila dah buat laporan keselamatan, dia akan hantar satu laporan siasatan dia pada kami. So kita akan attach together dengan laporan-laporan lain lah untuk dibawa masuk dalam mesyuarat. Untuk next punya tindakan lah. Yang tu saya takkan go through lebih dalam. Okey, bila aset hilang tak dapat dikenal pasti. Okey, next. Aset tiada di lokasi kerana dipinjamkan. Okey, yang ini sepatutnya tindakan ni adalah sebelum pinjaman dibuat. Saya katalah you terlepas pandang. Tak apa, you boleh wujudkan dengan syarat alat tu masih dipinjamkan lah. So ini contoh borang pinjaman. Puan, macam mana kita nak decide alat tu dipinjamkan ke tidak? Soalan tu mungkin nampak kelakar tapi ada orang yang tanya sebab okey dia macam ni. Aset universiti ni semua dah ditetapkan siapa penjaga dia. Misal kata dekat QPA 2 surat beranak, QPA 2 dengan QPA 3 dekat surat beranak aset tu dah dinyatakan penjaga dia ahbu contoh. Tapi bila tengok-tengok ahli yang guna. Tu kiranya ahli yang pinjam tau. Dia kena berrekod. Kita akan berpegang orang yang nama dalam surat beranak tu sahaja yang dibenarkan guna alat tersebut. Misal kata ada orang lain guna ni lamalah, janganlah 5 second je. Contoh macam pinjam jap kau punya ni aku nak isi borang. Kejap je, tu tak payahlah dia macam guna lama lah. Maksudnya bawa balik ke bergerak asetnya ke tempat. Kena ada borang pinjaman. Kalau nak bawa keluar pun kena ada borang pinjaman. Tapi kalau misal you ada laptop, office memang bagi satu laptop, dekat nama memang ada penjaga you, dah tak perlu borang ni lah sebab you memang penjaganya. So kenapa diperlukan untuk sedia aset ni? Kalau apa-apa jadi waktu pinjaman tu adalah benda yang kita menyelamatkan penjaga ni. Maksudnya bukan penjaga tu yang buat akan kehilangan tu terjadi. Contoh hilang ke rosak ke. Yang ni akan contoh dekat sini you nampak lah kat sini ada disclaimer yang menyatakan kalau apa-apa jadi dia akan yang bertanggungjawab peminjam tersebut. So kalau tak ada record you akan ada masalah lah. So misal kata pemeriksa ni bila cek-cek ada satu alat ni tak ada dekat lokasi. Macam mana Macam mana Okey, you tanya penjaga, okey mana alat ni? Mungkin dia kata dipinjamkan. Okey, pemeriksa ni boleh cakap tak? Okey, saya nak tengok borang pinjaman mana. Time tu lah baru nak tunjuk kerek kan. Saya nak tengok. Mungkin time tu tergagap-gagap sedikit. Kalau tak ada borang ni, kalau ada nah. Macam tu. Tapi kalau tak ada, you boleh tulis kat dapatan. Ada alat yang dipinjamkan tetapi tiada rekod. Dapatan. Okay, tindakan dia nanti ketua PTJ boleh decide lah sama ada untuk yang nak cantik dia kena wujudkan lah
So tindakan mungkin you nak kena nyatakan dia cuai ke apa, itu terpulang pada PTJ masing-masing. Okay, okay, kalau ikut sehingga situ sajalah. Tetapi kalau ada soalan, mohon urus setia untuk bantu saya kalau ada soalan. Saya buka juga Facebook ni tapi kecil. Assalamualaikum puan. Aku salam. Okay, terdapat lebih kurang dalam tak banyak daripada 6-7 tu soalan. Okey, soalan pertama puan daripada Encik Azali Zulkifli. Aset tiada barcode macam mana ya? Okay, yang tadi saya dah beberkan lah. Barcode tak ada, kat sini pun ada. Barcode tak ada atau pudar boleh dapatkan pada kami, harta tetap. Kalau inventory, you boleh minta kepada PIC berkaitan lah dekat PTJ masing-masing. Dia orang memang akan ada stok barcode inventory, iaitu IA tu. Kalau HA kena email kepada saya ataupun Encik Azim atau staff saya lagi seorang, Siti Nur Aisyah, tu boleh email dia. You bagi salinan QPA 2 dengan 3, QPA 2, nanti kita akan bagi yang baru. Kami akan contact lah untuk datang dan pick up. Puan, soalan Dia kedua. jangan dibiarkan tak ada pastikan ianya ada. Okey puan, soalan Lagi. kedua daripada Puan Hayati Hamid. Dia tanya, senarai dalam laporan tadi tu ada dari tahun bila dia kata? Dari tahun, okay. Ini klise, bukan. Dia tricky sikit. Kalau you memang masukkan maklumat aset you daripada tahun 1990, daripada 1990 lah ada. Sebab tu kena identify lah. Aset sedia ada ni, kalau 100% you dah masukkan dalam sistem, memang ada je dalam laporan tadi. Janganlah tak masukkan dalam sistem tapi you cari dalam senarai tu, memang takkan keluar lah. So that's why saya maklumkan tadi, aset universiti sebenarnya kena 100% dah daftar dalam sistem. Okey, yang soalan yang ketiga daripada Encik Syarul Irwan. Semasa pemeriksaan aset, dokumen QPA 2, 3, 4, 5 perlu berada di satu tempat untuk memudahkan pemeriksa atau di lokasi alat. Untuk QPA 10 dan 11 perlu disediakan oleh pemeriksa atau PIC aset PTJ. Okay, macam saya cakapkan tadi, untuk QPA 10 dan 11 ni disediakan oleh pegawai aset. Sebab dia kena listkan aset-aset apa yang kena periksa. Kiranya pegawai pemeriksa dia kena terima, dia akan terima borang yang dah ada senarai aset. So tugas dia untuk isi yang box selepas tu sahaja. Okey, untuk QPA 2 dengan 3, sepatutnya semasa pemeriksaan pegawai aset atau penjaga ni dia dah sediakan lah untuk pemeriksa-pemeriksa ni untuk semak. Tak kira lah kalau you nak senang, kena letak di lokasi lah. Kalau malas sangat buka je UTM Fin. Kalau you dah memang register dalam sistem, buka je sistem untuk tengok. Okey, QPA 4 dan 5 yang ini tak perlu dicetak. Maksudnya bukan tugas pemeriksa untuk periksa lah. QPA 4 dan 5 ni adalah senarai penuh untuk pegawai aset gunakan untuk mudahkan dia senaraikan aset apa yang kena periksa. So kalau macam pemeriksa ni dia akan tengok QPA 2, QPA 3 dan juga QPA 7 sahaja. QPA 4 dengan 5 tak payah semak. Yang itu lebih kepada tugas pegawai aset. Okey, puan, soalan keempat daripada Syahliza Abdul Halim, di mana saya boleh dapatkan borang QPA bagi aset-aset di bawah pengurusan saya secara online? Okey, sesiapa yang ada peranan dalam modul harta tetap, dia boleh jana. Kalau tak boleh, maklumkan pada kita, kita akan bagi peranan lah untuk you jana, tak ada masalah. Ataupun kalau rasa macam ni, boleh minta lah dengan pegawai aset, sepatutnya dia memang ada peranan untuk jana semua laporan. Dia boleh dapatkan. Kalau Okey, ada puan. masalah, senang lah. Apa-apa masalah berkaitan, puan saya dah buka tak boleh jana lah. Berkaitan sistem ni boleh email kepada saya akan bantu mana yang boleh. Kalau tak, memang kena minta tim teknikal bantu saya jugalah. Okay, ada lagi ke soalan? Ada lagi puan, banyak ni. Okey, soalan kelima daripada Puan Siti Nurbaiyah Abdul Latif. Ada lokasi yang tiada dalam sistem seperti makmal ujian kebakaran di Technovation Park ni. Macam mana? Okey, lokasi ni saya nak maklumkan bukan kami di unit aset yang tetapkan. Ini memang daripada dulu dia tarik data iFarm.
Cuma saya tak pasti data-data lokasi ni dikemas kini ataupun tidak. Okey, untuk tindakan sementara sekarang, mungkin for the future kami akan ada perbincangan berkaitan lokasi ni lah, memang akan ada masalah sedikit. Okey, untuk kaedah sekarang, boleh tak waktu daftar aset tu, you pilih pintu yang berdekatan dengan makmal tersebut. Kalau misal ada pintu bilik sebelah ke, you ambil bilik sebelah. Kalau perasan di lokasi lain-lain tu, kita boleh isi apa je kita nak isi. So mungkin kaedah semasa ni boleh labelkan sendiri. PTJ, saya cadangkan untuk PTJ labelkan sendiri pintu yang tak ada nombor. Kalau ada nombor pintu, you boleh masukkan dekat lokasi lain-lain. Itu cadangan saya sekarang lah. So kalau macam ni kalau ada masalah lokasi lagi, email pada saya. Saya nak kumpul banyak-banyak supaya nanti kita boleh maklumkan kepada owner of iFarm tu lah untuk dia kemas kini. Okay, Puan, soalan nombor 6 daripada Puan Syarul Irwan lagi. Untuk aset di bawah RMC, ditempatkan di makmal atau PTJ tertentu, adakah perlu diperiksa bersama aset lain di PTJ tersebut? Sebab bila ditanya jawapan PTJ, katanya di bawah RMC, tiada dalam senarai. Okay, saya tahu masalah ni sering sangat terjadi, tapi kaedah yang terbaik pemeriksaan tu perlu meliputi semua. Saya tak tahu sebab pemeriksaan ni memang kita serahkan kaedah pemeriksaannya ke PTJ masing-masing. Kalau PTJ rasa perlu kita semak sekali dengan aset maksudnya aset penyelidikan ni, lebih baiklah untuk kita identify. Sebab kalau apa-apa jadi, owner of the bangunan tu sendiri, maksudnya kalau terjadi dekat SKA kena tahu tau ada alat dalam makmal dia hilang. Walaupun alat tu bukan milik penuh kepada SKA, milik penyelidikan, tapi dia kena ambil peduli. Cadangan saya dibuat secara menyeluruh. Saya tak tahulah, mungkin RMC ada kaedah dia sendiri untuk semak aset-aset penyelidikan ni ke. Tapi kalau PTJ ni saya cadangkan untuk includekan sekali. Mungkin akan ada masalah, Puan, kita tak ada QPA dia. Mungkin you boleh bekerjasama dengan RMC lah. RMC memang akan ada record semua aset penyelidikan. Yang ini kena bincangkan bersama dengan ketua PTJ dan pegawai aset lah. Yang penting semua sepatutnya diperiksa. Mungkin RMC sendiri memang akan periksa aset-aset penyelidikan. Kalau dia dah buat, you boleh cakap lah. Yang ni you tak buat sebab RMC dah buat. Mungkin akan kena ada perbincangan antara PTJ dan juga RMC. PTJ tak boleh ambil sambil lewa lah. Maksudnya ni bukan aset kita, tapi benda tu ada dekat lokasi you. So pada pandangan saya, kena ambil peduli. Okey, Puan, daripada Encik Azhali Zulkifli, soalan ke-7. Nak buat pelupusan tapi tiada dalam sistem, tiada rekod lah senang cerita, tak ada QPA. Macam mana ya? Okey, tu email pada saya. Kita ada kaedah yang lebih baik. Okey, daripada Puan Juliana Samion, dicadangkan boleh tak buat bengkel berkenaan gerak kerja pengurusan aset, sebab kami yang newbie jaga aset di PTJ banyak yang tak tahu proses cara kerja yang sepatutnya. Boleh. Saya terima je kan kalau nak. Saya tunggu panggilan. Kita nak buat sendiri ni, nak cover satu universiti ni agak banyak sebenarnya. So by PTJ rasanya penyampaiannya lebih detail lah, kita dapat lihat. Setiap PTJ ni masalah dia berbeza. So kalau macam ni nak pukul rata, mungkin ada PTJ yang rasa alamak kes kita ni macam lain sikit. So you nak buat special untuk PTJ, you panggil je kita. Nanti saya boleh bawa segerombolan tim saya untuk bantulah. Tak ada masalah. Boleh PM tepi. Okay, Puan, setakat ni itu saja yang saya nampak soalan ni. Sampai pukul 11 kan? Dah tak ada ni. Okay, Puan, saya tutup Kejap. Saya nak share sikit. Okay. Sebelum Hamzah nak tutup ni, saya nak share lah. Unit kami telah menyediakan satu platform iaitu Google Site. Mungkin dekat sini ada masalah nak buka perkeliling, dia akan ngantuk ke, nak cari tak reti ke. Dekat sini kita ada sediakan satu platform yang merangkumi kita punya prosedur dalam ni lah. So yang ini kita follow kita punya perkeliling, tapi for the future mungkin akan ada keluar satu prosedur baru, kita akan kemas kini pada Google Site ni lah. So boleh refer kepada Google Site ni, dekat sini
kita memang ada buatlah, misal kata you nak tengok pendaftaran saja, tak nak tengok benda lain pun, okay, you tekan pendaftaran, dekat situ akan ada flowchart dia, prosesnya macam mana, kaedah macam mana, borang-borang yang berkaitan, boleh tengok. So kat sini boleh buka guna phone. Boleh yang ni nak scan, mungkinlah nak godeh-godeh boleh scan ni, tengok macam mana. Dekat sini pun saya tinggalkan juga email dan juga nombor pejabat staff unit. So itu sahajalah daripada saya. Terima kasih. Alright, sebelum habis ni saya nak maklum kepada semua penonton yang hadir ni, saya nak beritahu lah untuk next siri kuliah kewangan, iaitu berceramah dia Encik Muhammad Syahril bin Hashim, iaitu pada 7 Jun Selasa pukul 10 hingga 12 tengah hari, iaitu tajuk dia pengurusan kewangan, tata cara pembayaran. Kita bisa nak maklumkan. Okey, syukur Alhamdulillah berakhirlah sesi pengurusan kita pada hari ini. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Puan Nur Syahira binti Rawawi kerana sudi meluangkan masa bersama kita untuk memberikan ilmu dan yang memberi manfaat kepada kita semua lah. Okey, sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.